Anda akan melalui operasi ini. Sila pergi ke slide pertama untuk graf tersebut. Ini diambil sebelum permulaan sekatan. Utara berada di atas. Anda boleh lihat garisan sekatan di tengah-tengah graf ditunjukkan oleh garisan merah putus-putus. Peta ini diambil daripada gambaran operasi bersama kami yang kami gunakan untuk membolehkan para pemimpin melihat apa yang berlaku hampir secara masa nyata. Kami hanya menangkap image screen untuk menonjolkan tindakan dan aktiviti. Apa yang tidak ditunjukkan ialah betapa sesaknya kawasan ini dengan luar biasa. Dan kerja luar biasa yang dilakukan oleh pelaut-pelaut kami untuk memastikan mereka boleh beroperasi di dalam dan sekitar kawasan perairan yang sangat sibuk. Apa yang juga tidak ditunjukkan di sini ialah kekuatan besar pesawat pejuang, pesawat perisikan, helikopter dan pasukan lain di atas kapal, termasuk pesawat pengisian bahan api yang terbang di kawasan sekatan ini. Anda akan perasan bahawa pasukan Stiwa berwarna biru, manakala kapal-kapal Iran berwarna merah. Apabila kami memulakan sekatan ini, terdapat 7 kapal yang menjadi kebimbangan kepada Komando Pusat Ziwo. Dengan menggunakan pelbagai alat dan sokongan daripada pejabat perisikan tentera laut serta agensi-agensi lain, pasukan tersebut mula memburu kemungkinan pemintas. Pada pukul 10 pagi mengikut waktu Piawai Timur. Slide seterusnya. Sekarang pukul 12.40 tengah hari waktu timur. 2 jam 40 minit selepas sekatan bermula ketika kapal-kapal cuba melintasi garisan. Pasukan Ziwo mula bertindak. Di hadapan mereka terdapat pelbagai aset perisikan, pengawasan, peninjauan dan taktikal. Dan tidak lama kemudian, mereka yang cuba melepasi sekatan ini mula melihat, menyedari dan merasai kuasa tempur Amerika Syarikat ke atas mereka. Kapal utama biasanya sebuah komusna seperti yang ditunjukkan di sini, bersama dengan kuasa udara kumpulan serangan USS Abraham Lincoln mula bergerak ke arah kapal-kapal tersebut. Di setiap titik, tentera laut Amerika Syarikat akan menyampaikan satu amaran. Seorang kelasi muda pegawai bawahan di jambatan salah satu pemusnah itu mengambil mikrofon dan menyampaikan mesej berikut. Jangan cuba memecahkan sekatan. Kapal-kapal akan dinaiki dan dirampas jika bergerak ke atau dari pelabuhan Iran. Patah balik atau bersedia untuk dinaiki. Jika Anda tidak mematuhi sekatan ini, kami akan menggunakan kekerasan. Sementara mesej ini disampaikan, seperti yang saya katakan, para komander boleh melihat dan merasai tekanan di sekeliling. Ia ibarat mesin yang diselaraskan dengan baik, telah dilatih dan dilaksanakan sebanyak 13 kali sejak permulaan sekatan. Slide seterusnya. Lebih daripada 20 kapal pelanggar sekatan telah melalui 4 jam sejak permulaan sekatan. Anda boleh lihat beberapa kapal sedang berpatah balik. 12 kekal di garisan sekatan dan satu lagi yang tidak ditunjukkan di sini di sebelah timur telah berpatah balik sebelum cuba melintasi. Jika sebuah kapal melintasi sekatan, kelasi kita akan menggunakan taktik untuk memintasnya. Jika perlu, kami akan menaikinya dan mengambil alih sekatan itu, termasuk pelbagai langkah berperingkat, pilihan penggunaan kekerasan, termasuk tembakan amaran dan langkah-langkah lain. Slide seterusnya. Carta terakhir yang direkodkan pada pukul 11.20 malam 14 April menunjukkan bahawa kapten semua kapal ini telah membuat keputusan bijak untuk tidak bergerak, melintas atau memecahkan sekatan itu. Seperti yang saya sebutkan tadi, 13 kapal telah membuat pilihan yang bijak. Dan sementara kita terus mengekalkan sekatan ini atas arahan Setiausaha dan Presiden, mana-mana kapal yang enggan mematuhi arahan kami akan diambil tindakan sewajarnya. Sehingga pagi ini, Pusat Komando CCIUA tidak perlu mendekati mana-mana kapal secara khusus.
Dan saya ingin mengingatkan bahawa kami juga sedang menjalankan tindakan dan aktiviti serupa bagi pemintasan maritim di kawasan tanggungjawab Pasifik terhadap kapal-kapal yang keluar dari wilayah tersebut. Sebelum kita memulakan sekatan, sebelum Laksamana Cooper, saya bercakap mengenai Kelasi dan Marin Amerika yang melaksanakan sekatan khas dengan kapal pemusnah dan pasukan permukaan kami. Apabila bercakap tentang kapal pemusnah Amerika, kita perlu memahami keupayaannya. Kelas Aleberg ialah tunjang utama armada permukaan Amerika. Dengan panjang lebih 150 meter, ia mempunyai berat sasaran 9.000 tan dan merupakan kereta sport Tentera Laut Amerika Syarikat. Dari dasar hingga ke tiang, ia hampir setinggi 10 tingkat dan 4 enjin turbin gasnya membawa kapal ini melebihi 30 knot. Kapal-kapal ini dilengkapi dengan peluru berpandu pertahanan udara, peluru berpandu jelajah, peluru berpandu anti kapal, roket, torpedo, dan meriam 5 inci. Berbagai sistem peperangan elektronik, helikopter yang ditempatkan di atas kapal memperluaskan jarak dan keupayaan setiap kapal pemusnah ini. Tetapi yang paling penting, senjata yang paling penting di atas kapal-kapal ini ialah Kelasi Amerika. Lebih daripada 300 pejuang adalah jiwa kepada kapal-kapal perang ini. Di laut, selama berbulan-bulan di bawah CENTCOM, mereka beroperasi 24 jam sehari dalam keadaan sentiasa bersiap sedia memberikan hasil untuk pasukan gabungan kita. Ia panas di dalam bilik enjin. Jabatan Kejuruteraan memastikan lampu dan kapal sentiasa bertenaga, bersedia untuk melaksanakan arahan dari jambatan kawalan. Di jambatan itu, para Kelasi kita sentiasa berwaspada, mengemudi kapal secara taktikal dan selamat melalui perairan yang sentiasa sibuk. Dan memang banyak perkara di luar sana. Ia seperti memandu kereta sport melintasi tempat letak kereta pasaraya pada hujung minggu hari gaji dengan ribuan kanak-kanak sambil anda cuba mengemudi untuk sampai ke kapal. Di bawah sana, di SIC, Pusat Peperangan Taktikal Kapal, keputusan dibuat. Apabila ancaman muncul, para Kelasi muda ini membuat keputusan secara masa nyata untuk mengenal pasti dan menangani ancaman, dan mereka sentiasa melaksanakannya. Kapal-kapal ini dikendalikan oleh Kelasi paling muda dalam Tentera Laut Permukaan kita. Jurumudi, Kelasi yang bertugas di jambatan, biasanya berumur antara 18 hingga 19 tahun sahaja, dan mereka diberikan kepercayaan untuk mengemudi kapal perang ini melalui kawasan seperti tempat letak kereta pasaraya tanpa melanggar apa-apa. Pegawai pengemudi, seorang pegawai yang ditauliahkan, juga masih muda, biasanya hanya beberapa tahun selepas tamat pengajian di universiti. Mereka lah yang memberi arahan kepada jurumudi muda itu tentang kemana hendak membawa kapal perang Amerika untuk melaksanakan misi yang telah diberikan oleh Setiausaha dan Presiden kepada kami. Mereka adalah Kelasi yang sangat terlatih. Mereka dipimpin oleh pemimpin yang berpengalaman dan cekal, memikul tanggung jawab yang besar. Saya berasa sangat terhormat dan bangga dengan Tentera Laut Amerika Syarikat. Kelasi-kelasi ini memilih jalan yang kurang dilalui dalam sejarah armada permukaan dan memberikan hasil setiap hari. Untuk mengakhiri, saya ingin menonjolkan salah seorang Kelasi permukaan dan memberi penghormatan kepada mereka yang telah gugur. Hari ini kita mengenang pegawai kadet Robert Thompson dari USS Lafay yang terkorban pada hari ini tahun 1945. Beliau terkorban ketika memadamkan kebakaran bersama 31 yang lain apabila 2 pesawat kamikaze Jepun melanggar kapal mereka. Beliau meninggal dunia seminggu selepas ulang tahun ke-22 dan telah dianugerahkan secara anumerta dengan Navy Cross. Hari ini kita mengenang pegawai kadet Thompson dan para veteran Perang Dunia Kedua kita yang memberikan kita hadiah berupa teladan yang hebat. Dan untuk para Kelasi permukaan yang sedang bertugas sekarang, bawalah keberanian, semangat, dan ketabahan yang telah ditinggalkan oleh para veteran ini ke dalam setiap tugasan harian Anda.
Sekarang saya ingin menjemput Laksamana Cooper supaya beliau dapat memberikan laporan tentang lawatan terbarunya ke rantau tersebut. Selamat pagi semua. Tuan Setiausaha, terima kasih atas jemputan ini. Dan Tuan Presiden, satu kehormatan dapat bersama anda. Ya, satu kehormatan berada di sini, mewakili lebih daripada 50,000 anggota tentera Amerika yang ditempatkan di seluruh Timur Tengah hari ini menyokong operasi. Dan sangat baik dapat menetengahkan usaha-usaha luar biasa para pejuang kita yang berkhidmat di barisan hadapan dan kerjasama penting dengan sekutu serantau yang terus berkembang maju. Semalam, saya baru pulang dari perjalanan kedua saya ke Timur Tengah dalam tempoh 15 hari yang lalu. Kedua-dua lawatan itu sangat berbeza. Yang pertama adalah semasa operasi menentang Iran dan yang kedua, dalam perjalanan kali ini, berlaku ketika genjatan senjata sedang berlangsung. Sangat berbeza. Sepanjang dua perjalanan baru-baru ini, saya telah melawat tentera kita yang ditempatkan di lebih daripada 70 lokasi berbeza di rantau ini yang kebanyakannya meliputi jarak dari Florida ke Arizona. Saya sentiasa percaya bahawa segala kejayaan yang kita capai bermula dan berakhir dengan anggota kita. Dan lihatlah, perkara itu memang jelas kelihatan. Sepanjang lawatan tersebut, saya berpeluang untuk secara peribadi mengiktiraf lebih 100 lelaki dan wanita dalam perkhidmatan ketenteraan atas keberanian, semangat dan inisiatif luar biasa mereka ketika berada di bawah tembakan dan ketika membalas tembakan. Dan setiap kali saya berinteraksi dengan lelaki dan wanita muda ini di lapangan, saya sangat terinspirasi oleh keberanian, ketabahan dan komitmen mereka yang tidak pernah goyah. Kisah-kisah mereka memang luar biasa. Sebenarnya, dalam banyak kes, anda sendiri telah melihat perkara ini berlaku di televisyen. Juruterbang pesawat pejuang telah memusnahkan pelancar Iran sebelum pelancaran terhadap orang Amerika dan sekutu menyerang sasaran ketenteraan di Tehran sebanyak 13.000 kali dalam serangan itu. Saya telah bertemu dengan pasukan yang membawa pulang juruterbang F-15 kita dengan selamat dari Iran dan mendengar sendiri kisah-kisah mereka secara langsung. Wira sebenar, saya telah bersama tentera kita yang menggunakan taktik dan teknologi yang belum pernah digunakan dalam pertempuran sebelum ini. Saya tidak dapat bercakap tentang teknologi-teknologi tersebut, tetapi anak-anak muda ini sedang meneroka jalan baharu. Ia sangat memberi inspirasi. Saya melihat pasukan melancarkan drone serangan kita terhadap Iran. Ia adalah drone buatan Iran yang kami bawa ke Amerika, diubah sesuai dengan teknologi Amerika dan dihantar semula. Sangat berkesan. Saya berbual dengan pasukan yang menggunakan kecerdasan buatan setiap hari untuk menapis sejumlah besar maklumat dan mempercepatkan proses membuat keputusan. Tetapi manusia sentiasa terlibat dalam proses ini. Saya bertemu dengan pasukan angkatan angkasa kita dan pakar keselamatan siber yang menjalankan kerja sulit tetapi memberi impak yang sangat penting. Saya melihat pasukan logistik dan penyelenggara kita di kawasan itu. Tiada tentera yang melaksanakan logistik seperti tentera Amerika Syarikat. Kumpulan ini sedang melakukan kerja yang luar biasa, menggerakkan beribu-ribu tan setiap hari. Saya bertemu dengan pasukan pertahanan udara kita yang telah menembak jatuh peluru berpandu balistik Iran. Pesanan saya kepada kumpulan ini khususnya ialah tindakan anda pasti telah menyelamatkan beribu-ribu nyawa di seluruh Timur Tengah semasa Epic Fury. Secara keseluruhan, penilaian saya selepas perjalanan ini ialah tentera kita sangat bermotivasi, fokus, berwaspada dan bersedia. Kami menggunakan masa ini untuk mempersenjatai semula, menyusun semula dan menyesuaikan taktik, teknik serta prosedur kami. Tiada tentera yang menyesuaikan diri seperti tentera kita dan itulah yang sedang kami lakukan sekarang semasa gencatan senjata. Satu nota mengenai rakan kongsi. Perbincangan dengan sekutu serantau sama ada di peringkat awam maupun tentera kanan telah mengukuhkan komitmen kami terhadap keselamatan serantau. Tetapi selain itu, setelah kini berjuang bersama-sama, saya menilai bahawa kerjasama ketenteraan kita kini lebih kukuh berbanding sebelum ini, sementara kita terus mengekalkan postur pertahanan yang sangat aktif di seluruh rantau ini sepanjang gencatan senjata ini. Dan postur ini meliputi seluruh semenanjung Arab, dari utara Iraq hingga ke utara Teluk Arab. Dengan mewujudkan payung pertahanan udara terbesar di dunia di Timur Tengah, kami menempatkan pasukan pertahanan udara tentera Nesnayuwa yang terlatih khas bersama-sama dengan askar dari negara-negara rakan, secara literal bahu-membahu. Dan untuk memberi anda gambaran tentang sumbangan dan impak mereka, Raja dan Putera Mahkota Bahrain mengenali askar-askar kami secara peribadi, malah tahu nama mereka. Para pemimpin ini telah menyatakan penghargaan mereka terhadap anggota tentera kita yang terus berdiri bahu-membahu dengan rakan-rakan kita dalam menyokong pertahanan serantau. Dan itu adalah perasaan yang dikongsi oleh semua sekutu di Teluk. Saya telah mendengar berulang kali, kami bersama anda. Seperti yang dikatakan oleh Setiausaha dan Presiden, Bahrain, Emiria Arab Bersatu, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, dan Jordan adalah rakan kongsi utama.
Saya telah bertemu dengan kepimpinan tertinggi mereka dan tentera mereka. Mereka sangat menginspirasikan dan komited dalam pertahanan bersama. Mereka telah mempertahankan rakyat Amerika dan mempertahankan negara mereka sendiri. Ia sangat menginspirasikan. Dan tiada rakan kongsi yang lebih baik daripada Israel. Bersama-sama, 4 angkatan udara terbaik di dunia, Tentera Udara Israel, Tentera Udara Yemen Sewa, Tentera Laut dan Kor Marin telah bergabung dan berulang kali melebihi matlamat ketenteraan kita. Dalam 2 minggu terakhir, saya telah bertemu dengan Ketua Pertahanan Israel untuk memastikan kita sehaluan, dan kita memang begitu. Akhir sekali, saya menutup dengan memberi penghormatan kepada anggota tentera yang berani yang menyahut panggilan tugas. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya akan menerima beberapa soalan. Silakan bercakap. Terima kasih. Alexandra Ingersoll, One American News. Adakah kawalan dan arahan Iran yang telah dimusnahkan memberi kesan kepada gencatan senjata pada masa ini? Jadi, bagaimana kita hendak memaksa gencatan senjata ke atas musuh yang hampir tiada kawalan dan arahan? Dan satu lagi soalan tentang Houthi. Adakah Houthi menjadi masalah di Selat Hormuz dan Selat Bab Al-Mandab di Laut Merah? Atau adakah kita sedang memantau perkara itu secara ketenteraan? Saya hargai perkara itu. Mengenai gencatan senjata, awak betul. Keupayaan komando dan kawalan mereka memang sudah banyak terjejas. Jadi kebolehan untuk bercakap, melihat dan merasai kini berada pada tahap 1. Ini yang paling teruk nak berlaku. Tapi motivasi mereka untuk menekalkan gencatan senjata sangat tinggi. Kerana mereka faham bahawa pelanggaran gencatan senjata itu bermakna penyambungan semula operasi pasukan Laksamana Cooper yang sangat buruk untuk mereka. Jadi mereka mempunyai insentif yang besar untuk mengekalkan gencatan senjata itu walaupun mereka tidak dapat berbincang dan berkoordinasi sebaik yang mereka mahu. Dan mengenai Houthi, setakat ini mereka masih tidak terlibat. Apa yang jelas, kami rasa itu adalah keputusan yang baik dari pihak mereka. Saya percaya ini mencerminkan hakikat bahawa lebih setahun yang lalu, dalam operasi Rough Rider, kami telah menjalankan kempen yang intensif dan berterusan yang menunjukkan keupayaan Amerika yang menyebabkan mereka teragak-agak untuk bertindak di selat itu. Saya rasa itu akan menjadi pilihan yang sangat buruk. Ya, Tuan. Selamat pagi, setiausaha tuan-tuan. David Zia, Rail America's Voice. Dengan pengangkutan komersial yang meningkat, terdapat 130 kapal sehari pada masa itu. Apabila ini berlaku, kapal-kapal perlu berlabuh, betul? Dan menunggu untuk melalui selat itu. Adakah terdapat sebarang kemajuan dengan satu pasukan antarabangsa untuk menggantikan pengiring yang diketuai oleh tentera Amerika Syarikat atau sesuatu seperti itu? Adakah sesiapa yang bersedia untuk melakukannya? Itu satu soalan yang sangat bagus. Dalam jangka masa panjang. Mereka sepatutnya. Dalam konflik ini banyak cakap sahaja daripada sekutu, kecuali sudah tentu mereka yang disebut oleh Laksamana Cooper di rantau ini yang benar-benar luar biasa. Sekutu-sekutu lain banyak bercakap tetapi tidak berbuat apa-apa. Dan seperti yang dinyatakan oleh Presiden, ini adalah laluan laut yang tidak begitu banyak digunakan oleh perdagangan Amerika. Kita tidak bergantung kepada tenaga yang keluar dari Selat Hormuz, tetapi Asia bergantung, dan Eropa juga, serta sebahagian besar dunia yang lain. Jadi keupayaan mereka untuk mengumpulkan pertahanan kolektif atau membuka semula selat-selat itu akan menjadi sesuatu yang hebat. Dan kita selalu dengar dan lihat perbincangan tentang perkara ini, tetapi apabila tembakan dilepaskan dan mereka paling diperlukan, mereka tidak berada di selat itu, mereka tidak bersama kita. Pemimpin mereka tidak menggerakkan angkatan laut mereka. Jika mereka memutuskan untuk bertindak selepas Senko melakukan kerja berat, terpulanglah kepada mereka. Negara-negara lain sepatutnya mempertahankan laluan air, bukan hanya tentara laut Amerika Syarikat. Jika perkara ini selesai, seperti yang kami percaya, kami akan mengalu-alukan negara lain selepas itu. Tetapi kita tidak boleh sentiasa bergantung kepada Amerika sahaja untuk melakukan kerja berat. Dan ini adalah satu message untuk seluruh dunia dan sekutu-sekutu kita. Iran mungkin boleh mendapatkan bom nuklir. Siapa yang akan melakukan sesuatu mengenainya? Amerika, dan hanya Amerika sahaja. Sekutu-sekutu lain perlu melabur dalam keupayaan mereka untuk mengunjurkan kuasa dan melaksanakan tugas-tugas asas seperti membuka selat. Jadi kita tidak mengharapkan perkara itu, tetapi ia memang akan menjadi sesuatu yang menakjubkan sekiranya ia menjadi kenyataan suatu hari nanti. Terima kasih setiausaha dan terima kasih kepada semua atas masa yang diberikan. Saya ada beberapa soalan. Saya tahu anda pernah berkata beberapa minggu lalu bahawa pemimpin tertinggi Iran telah cedera dan cacat teruk. Adakah anda mempunyai sebarang maklumat terkini sama ada beliau masih hidup pada masa ini? Jadi, satu lagi soalan untuk tuan. Akaun-akaun kedutaan Iran sedang berkongsi satu video tentang Isa Al-Masih membunuh Presiden Donald Trump dengan cara yang berdarah.
Pentagon ada jawapan untuk perkara ini, termasuk fakta bahawa Isa Al-Masih itu sedang melemparkan Trump ke dalam neraka. Dan akhirnya, kepada Laksamana Cooper, bolehkah anda berkongsi tentang semangat tentera Amerika yang anda lihat di Timur Tengah? Saya rasa rakyat Amerika sangat berminat untuk mengetahui bagaimana pengalaman dan testimoni mereka. Mengenai keadaan individu yang anda sebutkan, saya percaya ia adalah sama. Tidak banyak maklumat daripadanya sekarang, dan itu boleh difahami. Dia sangat takut. Dipercayai bahawa dia masih hidup, cedera dan cacat wajah, dan keadaannya kekal sama. Mengenai video seperti itu, sudah tentu ia menjijikan dan terputus daripada realiti. Iran banyak bercakap dalam ruang propaganda yang berasaskan pembohongan sepenuhnya, dan tindakannya juga adalah pembohongan. Kami tidak menyasarkan, tetapi kami melihat peluru berpandu mengenai kemudahan awam, hospital, dan hotel di negeri-negeri Teluk. Mereka berkata, kami hanya menyasarkan sasaran tentera, sedangkan kami melihat drone dan peluru berpandu meminai sasaran awam. Mereka akan berbohong dan memanipulasi dengan pelbagai cara, seperti yang sudah biasa kita lihat. Akhirnya, mereka perlu duduk semeja dan mencapai persetujuan. Saya serahkan kepada Laksamana Cooper, silakan. Saya hanya ingin menegaskan semula komen saya sebelum ini. Semangat sangat tinggi. Sesiapa sahaja dalam tentera akan segera dapat merasakan semangat itu apabila bergaul dengan mereka. Jelas sekali, mereka adalah anak muda, lelaki dan wanita yang bermotivasi tinggi. Saya dapat menulis surat pada awal operasi kepada pasukan di barisan hadapan dan saya memberitahu mereka bahawa misi ini sangat penting. Berbakti ketika kita benar-benar membuat perbezaan seperti yang dikatakan oleh Setiausaha dan Presiden sangat bermakna. Itulah motivasi utama. Selain rakan sekerja yang hebat di semua peringkat, ia adalah satu keistimewaan untuk menyaksikan perkara ini. Terima kasih, Tuan. Jerry. Franco, terima kasih. Jerry, jangan biarkan. Itu cuma berita. Saya ada beberapa soalan. Pertama, beberapa pengkritik dan penganalisis dasar kerajaan Trump, termasuk bekas pengarah NCTC Joe Ken, telah cuba menyatakan bahawa dasar pengayaan sifar untuk orang Iran sebenarnya bukan dasar Presiden Trump sendiri, tetapi sesuatu yang dipaksakan ke atasnya oleh pihak Israel. Apabila saya meninjau semula dan membuat sedikit semakan sendiri, saya dapati bahawa pengayaan sifar adalah dasar Jabatan Negara Trump pada penggal pertamanya. Izinkan saya mencelah sebentar. Sebagai seseorang yang berbeza dengan yang anda sebutkan, bersama Presiden hampir setiap hari dan terlibat dalam semua mesyuarat penting berkaitan operasi Epic Fury, tidak ada apa-apa yang dipaksa ke atas Presiden Amerika Syarikat. Presiden Trump membuat keputusannya sendiri dalam mempertahankan kepentingan negara dan bekerja sama dengan sekutu serta rakan kongsi, dalam kes ini Israel, dengan kehendak dan kemampuan yang kami hargai. Tiada apa yang dipaksa ke atas Presiden Trump. Orang yang tidak mengambil bahagian dalam mesyuarat tersebut dan bercakap mengenainya adalah salah. Boleh? Satu soalan ringkas kepada Laksamana Cooper jika dibenarkan. Terima kasih kerana hadir. Semasa operasi Epic Fury, 13 rakyat Amerika anggota Angkatan Tentera telah kehilangan nyawa mereka. Sebahagian daripada mereka nampaknya dalam kemalangan pengisian bahan api pesawat dan yang lain dalam serangan oleh Iran, termasuk satu serangan menggunakan drone. Saya sangat ingin tahu jika Tuan boleh berkongsi secara terperinci dengan kami tentang bagaimana serangan Iran ini boleh begitu berjaya secara meluas. Apakah pelajaran utama yang telah dipelajari dan bagaimana anda akan menerapkan pelajaran tersebut pada masa terdekat? Semua ini adalah untuk memastikan kita dapat mempertahankan diri dengan lebih baik terhadap ancaman seperti ini dan serangan pada masa hadapan. Soalan yang umum. Tetapi sebelum segala-galanya, kita akan sentiasa menghormati mereka yang telah gugur dan 13 orang yang telah kehilangan nyawa mereka. Lebih bertekad. Membekukan motivasi pihak-pihak yang menentang. Saya kenal ramai yang mengenali secara pribadi mereka yang telah gugur. Ramai yang dilaporkan cedera sudah pun kembali. 90% daripada mereka sudah kembali. Ini memberi anda rasa mempunyai tujuan dan motivasi. Kami telah mengumpul berpuluh-puluh jika tidak beratus-ratus pengajaran. Kini, pasukan gabungan kami menggunakan pengajaran ini secara taktikal. Seperti dalam bola sepak Amerika, pada waktu rehat atau antara suku, pasukan hebat akan menyesuaikan diri. Kami adalah pasukan yang hebat dan kami sedang melakukan perkara yang sama. Belajar, mengaplikasi, dan terus maju. Tentang pelajaran-pelajaran itu, saya tidak akan komen. Ia juga melangkaui pusat kom dan seluruh kekuatan bersama. Kita adalah sebuah organisasi yang sentiasa belajar. Jadi pihak lawan di seluruh dunia harus mengakui perkara ini dan memberi perhatian.
tanpa ragu. Selain itu, Presiden dan saya berpeluang untuk menyapa ke-13 orang itu bersama keluarga mereka di Dover. Dan ini benar-benar menguatkan tekad kami, dan saya boleh mengesahkan perancangan yang telah dibuat dalam setiap aspek perkara ini. Dan perlindungan pasukan memastikan bahwa Pusatkom mempunyai segala yang diperlukan dan mereka berada pada tahap kesiapsiagaan yang sesuai sentiasa menjadi keutamaan nomor 1 dalam usaha ini. Soalan terakhir. Terima kasih, Setiausaha Hesu. Laporan mengatakan bahawa menurut risikan, China sedang bersiap untuk menghantar senjata ke Iran semasa gencatan senjata ini. Apa reaksi anda? Adakah laporan ini tepat? Dan apakah akibatnya untuk China jika mereka meneruskannya? Seperti yang Anda tahu, Presiden Trump mempunyai hubungan yang sangat kuat dan langsung dengan Presiden Xi. Dan mereka sudah berkomunikasi tentang perkara ini, dan China telah memberi jaminan kepada kami bahwa perkara itu memang tidak akan berlaku, serta selaras dengan semangat mesyuarat yang akan mereka adakan bulan depan. Terima kasih banyak.